bulan sabit merah di Malaysia, giat berjasa untuk negara, tidak kira kaum dan agama, waktu aman atau bahaya. Di mana jua adanya sengsara, di sana ada kita. Di darat dan laut kita bersedia, walaupun diancam bahaya. Bulan sabit merah gerakkan sedunia, membantu semua yang menderita. Badan sukarela berkhidmat dengan tabah dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang sedang menonton pada pagi ini. Assalamualaikum sekali lagi. Nama saya Khairuddin bin Othman atau anda boleh panggil saya Dino yang akan bertugas sebagai host dan moderator pada waktu yang sama untuk sesi Red Mask Let's Talk pada pagi kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang anda sedia maklum, siri ini antara lain adalah untuk memastikan peluang pembelajaran berterusan dapat kita jalankan walaupun kita dalam satu keadaan yang sangat menyukarkan kita pada waktu ini. Atas dasar ingin memberi perkongsian berterusan dan menyampaikan informasi kepada semua, bahagian latihan Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur memulakan siri ini dan pada hari ini kiranya sudah memasuki siri yang ketiga. Dan kepada anda yang mengikuti live kami di Facebook, jangan lupa untuk kongsikan kepada seberapa ramai rakan-rakan anda walau di mana mereka berada. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi Jumaat yang indah ini, tajuk perbincangan kita adalah BSMM, Bulan Sabit Merah dan COVID. Okay. Sesuai dengan keadaan yang kita sedang alami ketika ini, yang mana kita harapkan perkongsian ini dapat memberi kesedaran kepada ahli Bulan Sabit Merah terutamanya dan juga kepada mereka-mereka yang mungkin belum menjadi ahli, tetapi dengan penjelasan yang kita akan berikan pada hari ini, dengan penerangan yang anda akan terima pada pagi ini, anda akan berminat untuk menyertai kami. Tahukah anda, sepanjang PKP bermula pada Mac 2019, seramai lebih daripada 10,000 ahli Bulan Sabit Merah Malaysia seluruh negara telah bergerak dalam usaha membantu masyarakat yang memerlukan. Daripada pembuatan face shield, penjagaan gelandangan, hinggalah memasak dan juga membantu dari sudut psikologikal atas talian. Itu yang telah kita lakukan. Dan bagi mengupas lebih lanjut lagi, izinkan saya memperkenalkan dua tetamu hebat kita pada pagi ini. Okay, sebenarnya saya sangat berbesar hati, teruja, gementar semua dalam satu keadaan yang mana dapat bersama dua tokoh hebat ini dalam satu skrin yang sama. Okay, niat untuk bersama satu pentas belum dapat lagi disebabkan pandemik, tetapi akhirnya saya dapat berkongsi skrin yang sama. Yang pertama adalah Tuan Haji Hakim bin Haji Amir, Setiausaha Agung di Pejabat Kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia. Apa khabar Tuan? Khabar baik, Dino. Alhamdulillah. Ya, kita di bahagian latihan sangat berbesar hati dapat dengan kesudian Tuan untuk bersama kami di tengah-tengah kesibukan Tuan. Kita faham sekarang ibu pejabat memainkan peranan yang sangat besar ketika ini, menggerakkan lebih 14 negeri, tetapi Tuan ada mempunyai peluang untuk bersama kami. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Dan yang kedua, kita ada Dr. Anwar Suun, Pengarah Bulan Sabit Merah Malaysia, Cawangan Kuala Lumpur. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Dino. Assalamualaikum Tuan Haji Hakim. Salam. Sama juga Doktor, terima kasih banyak atas kesudian Doktor untuk bersama kami, yang mana Dr. Anwar Suun adalah nadi pada negeri Kuala Lumpur yang mana menggerakkan ribuan ahli-ahli ketika pandemik ini. Jadi tuan-tuan sekalian, sesi kali ini dia akan berlangsung dengan soalan. Pertama, soalan yang saya akan ajukan, tapi pada masa yang sama juga ada juga soalan-soalan yang datang kepada rakan-rakan kita di Facebook.
Jadi selain soalan-soalan yang saya akan ajukan pada tetamu kita, anda yang mengikuti kita di Facebook juga boleh menanyakan soalan melalui ruangan komen yang mana nanti kita akan tanyakan kepada tetamu jemputan kita pada pagi ini. Alright, mari kita teruskan. Okay. Soalan pertama saya adalah kepada Tuan Haji Hakim. Okay. Begini ceritanya, begini ceritanya. Okay. Ahli-ahli kita terlatih dengan situasi bencana. Okay. Ada banyak ahli-ahli kita tahu jadi ahli sabit, banyak bergerak dengan bencana. Tetapi bila sampai ketika pandemik, bencana penyakit berjangkit, ahli kita mula jadi, alamak, mana satu direction dalam handbook yang kita boleh ikut, ataupun mana satu tempat yang kita boleh tuju. Apa tugas kita sebenarnya ni? Sebab bencana kita nampak musnahan, kita nampak orang susah sikit, tapi penyakit ni dia cakap, alamak, macam tu. Jadi sebenarnya Tuan Haji, untuk memberi penjelasan kepada mereka ini, apakah peranan Bulan Sabit Merah Malaysia ketika pandemik berlaku? Terima kasih Saudara Dino di atas soalan yang diberikan. Ya, apakah peranan Bulan Sabit Merah Malaysia ketika pandemik? Pastinya Bulan Sabit Merah Malaysia yang telah ditubuhkan di bawah Akta Parlimen 540, Akta Bulan Sabit Merah, kita sebagai auxiliary kepada kerajaan, kita bertugas untuk membantu kerajaan di dalam suasana-suasana bencana, sama ada bencana alam ataupun konflik. Ini tertera dalam arahan-arahan MKN 18, 20 dan 21. Jadi bencana ni boleh datang dalam pelbagai bentuk. Ada bencana alam, ada bencana dalam berbentuk penyakit. Jadi ketika pandemik ni kita juga berperanan untuk membantu kerajaan untuk menghadapi bencana COVID-19 ini. Jadi dalam menghadapi bencana COVID-19 ini sudah pasti banyak bantuan perlu diberikan. Jadi Bulan Sabit Merah Malaysia telah bermula dengan melancarkan dana respons Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kewangan Malaysia pada awal Mac 2020 tahun lepas. Apabila dana ini dilancarkan, terus menerus Exim Bank telah memberikan dana sebanyak RM1 juta kepada tabung ini, dan juga China Construction Bank telah memberikan 10 ventilators kepada dana ini, dan juga Petronas Dagangan Berhad telah memberi sedikit bantuan tunai dan mata settle untuk kita menjalankan gerak kerja kita membantu rakyat di luar sana. Jadi apakah bentuk bantuan yang kita berikan? Kita telah memberikan bantuan kepada frontliners dari segi dalam bentuk PPE. Kerana kita sedia maklum pada awal pandemik ketika Perintah Kawalan Pergerakan dikenakan pada bulan Mac 18 Mac 2020, bahan-bahan PPE ni sangat kekurangan. Banyak kedai-kedai telah diarahkan tutup kerana kita ada Perintah Kawalan Pergerakan. Bekalan daripada luar negara pun sangat terhad. Kita telah cuba membeli barangan daripada China. China juga menghadapi masalah COVID-19. Satu dunia menghadapi masalah. Ketika itu di Eropah, di Itali dan di Spanyol, bilangan mereka yang dijangkiti COVID-19 ini sangat tinggi, terlalu tinggi. Begitu juga di Amerika Syarikat. Jadi permintaan untuk barangan-barangan PPE ini sangat tinggi. Barangan-barangan seperti face mask, face shield, gown dan sebagainya. Sungguh terhad, dan memang masa itu kita, kalau kita ingat, satu kotak face mask saja harga lebih pada RM100, RM120. Sekarang ni memang harga dah jatuh turun banyak. Jadi kita di samping bekalan yang sangat terhad, kita juga telah menggerakkan sukarelawan kita untuk membuat bahan-bahan PPE ini. Kita ada frontliners, ahli-ahli kita yang membuat face shield. Kita telah juga bekerjasama dengan pihak penjara, dengan college vocational untuk menjahit PPE. Jadi pelbagai bentuk bantuan telah diberikan agar memastikan frontliners kita terlindung dan boleh terus menjalankan tugas mereka tanpa risiko dijangkiti COVID-19.
kita juga telah memberi bantuan ventilators, respirators kepada pusat-pusat kesihatan kita kerana mereka apa yang saya fahamkan pembelian yang mereka lakukan pada bulan Mac hanya tiba pada bulan Julai. Jadi bantuan derma yang kita terima dari masyarakat, dari Badan Korporat sangat membantu dalam kita membekalkan kelengkapan yang diperlukan di pusat-pusat kesihatan kita. Selain daripada itu, apabila Perintah Kawalan Pergerakan dikenakan, ramai rakyat Malaysia secara amnya tidak dapat keluar bekerja. Ada yang tidak dapat keluar berniaga. Ramai juga di kalangan rakyat kita yang terutamanya mereka di kalangan golongan B40 mendapat pendapatan harian. Jadi apabila mereka tidak dapat keluar bekerja, mereka tidak dapat keluar berniaga, pendapatan keluarga mereka sangat terkesan. Jadi bantuan-bantuan makanan telah diberikan kepada mereka yang terkesan ini dengan dana yang kita terima daripada rakyat dan juga Badan Korporat. Jadi kita terus memberi bantuan agar mereka hidup mereka tidak terlalu tertekan dengan situasi pandemik ini. Sedikit bantuan ataupun peranan yang Bulan Sabit mainkan ketika pandemik ini pada mulanya. Ya. So kita harap penjelasan Tuan Haji Hakim dapat membuka idea ataupun menjelaskan keraguan yang mungkin sebenarnya ahli kita ada, tetapi mungkin diorang sebenarnya tak tahu nak tanya pada siapa, kan? Ataupun mungkin sesama mereka pun, apa sebenarnya kita buat? Mungkin diorang terlibat, bukan tak terlibat, diorang terlibat. Tetapi macam betul ke yang kita buat ni? Kadang ada juga begitu. Terima kasih Tuan Haji Hakim. So, Dr. Anwar Saud. Ya, Tuan Moderator. Seluruh Malaysia tahu Bulan Sabit Kuala Lumpur berada di tengah-tengah kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Dan kepadatan penduduk yang tinggi ini adalah kepadatan penduduk yang juga terkesan dengan pandemik. Okay? Jadi sudah tentu tanggungjawab dan tugas ahli Bulan Sabit Merah di Kuala Lumpur itu sangat berat. Okay? Sebab mereka sentiasa berhadapan dengan orang-orang yang terkesan. Jadi bagaimana Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur mengatur langkah membantu masyarakat terkesan? Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Alhamdulillah selaku pengarah dan jawatankuasa yang agak lama juga berkecimpung dalam Bulan Sabit. Sebenarnya seperti awal tadilah perbincangan antara Tuan Moderator dengan Sekjen, bencana macam-macam bentuk. Biasanya tanah runtuh, pokok tumbang, bangunan runtuh. Sekarang ni pandemik. Ini adalah penyakit berjangkit, virus. Bias kita pernah alami virus ke chikungunya, ke Nipah virus, ke H1N1. Tapi ini memang tercabar betul lah. Jadi the moment kita dapat tahu isu ni, jadi seperti lagu Bulan Sabit tadi, di mana jua ada sengsara, di situ kita ada. Jadi kan kita lihat masyarakat di Kuala Lumpur ni memang masyarakat dalam bandar, pusat bandar, ibu negara. Mungkin 3 juta, 4 juta. Ya, itu penduduk tetapnya. Tapi yang datang keluar masuk hari-harian, pelancong luar negara, dalam negara. Jadi kalau tempat lain mungkin kerja, ramai pekerja keluar rumah siang hari. Di sini siang malam orang kerja, 24 jam. Jadi kalau kita lihat cabaran, penyakit, kesihatan dan sebagainya, memang hebat dekat Kuala Lumpur ni. Jadi tindakan apa yang kita lakukan pejabat sebenarnya, kita wujudkan task force. Okay? Kita wujudkan task force, kita mesyuarat dan kita set up bilik gerakan kita. Di situ kita kumpul data-data. Kita dapatkan maklumat. Dia bermula pada Februari, Mac last year. Jadi kita dapatkan data-data daripada KKM, pada Jabatan Kesihatan Alam Sekitar, daripada Jabatan Kesihatan UBKL. Area mana yang terlibat, berapa ramai yang terlibat, data hari ni macam mana, berapa positif, berapa yang masuk ubat, berapa yang frontliners yang bertugas sekarang ni. Memang cabaran tu jangan. Kita pun mula kumpul, call our VAD, volunteer kita, call all sukarelawan kita. Alhamdulillah ramai datang menyerah diri sebenarnya. Ada yang first time jadi ahli-ahli Bulan Sabit Merah. Masa tu kita daftar 2 orang. Tak cukup barang, isi ambil nombor telefon dulu. Jadikan dia register jadi ahli, because we must think safety first. Ini penyakit. Kita tak nampak virus. Kita nak bergerak dalam KL dan 24 jam termasuk hari Ahad. Mobil kita punya equipment kita mungkin tak cukup. Jadi IPK bersama kita bekerja erat, support kita. At the same time, ramai ahli-ahli baru. Kita kena fikirkan
keselamatan diri sukarelawan kita, itu nombor satu. So kita kena baca betul-betul SOP dia. So apa tindakan kita lakukan di peringkat negeri pada perkusuhan ni, kita tunjukkan task force, kita ada bilik gerakan, kita mencorak from time to time dan kita cuba dapatkan dana. Okey, pada mulanya kita hantar sukarelawan kita membantu di APK sana membuat face shield kan, satu, dan kita dapat dana-dana tersebut juga kita agihkan kepada senarai-senarai yang kita dah kenal pasti, orang yang susah, orang yang terkesan. List tu kita refer kepada JKM, kita tahu yang B40 dan sebagainya. Di sekitar pejabat kita di wilayah sini pun, di Setapak, di Seri Rampai ni, kita tahu ramai tuan-tuan dan puan-puan, tuan moderator, untuk makluman, yang di KL ni, pusat bandar ni, yang concern kita adalah urban poor. Duduk dalam KL tapi miskin. Macam mana Duduk dalam KL tapi miskin. Bayangkan anak 5 orang duduk dekat flat, contohnya Seri Melaka, Seri Sabah macam tu. Satu bilik, anak 5 orang. Bapa tak boleh kerja. Ada kenderaan kata tak boleh bergerak. Jadi bangka itu kita sampaikan pada mereka, dan ada juga kadang-kadang orang yang persorangan, korporat yang bagi makanan dan sebagainya, kita jadi perantara kepada mereka. So saya rumuskan balik apa tindakan kita tadi, kita cari dana, kita dapatkan sponsor dan kita bagi kepada target-target group lah kan. Dan tapi pada masa sama kita groom, kita get more new members sebenarnya, ahli-ahli baru, dan at the time kita ajar mereka lah kursus-kursus asas, kursus pengenalan pada bulan sabit. Okay, Tuan Moderator, saja respon saya. Terbaik. Terima kasih doktor. Alright. So jawapan doktor sebenarnya membawa kepada soalan kedua kepada Tuan Haji Hakim. Okey, seperti tadi juga. Selain daripada handbook mana, di bahagian handbook mana yang kita nak tengok semasa pandemik ini, begitu juga sebenarnya apabila sekatan-sekatan mula berlaku, PKP dan sebagainya, sukarelawan kita mula ada yang rasa macam sebenarnya untuk bergerak, okey, untuk memaklumkan kepada pihak yang lebih berkuasa ataupun kepada sesiapa saja yang sepatutnya, akta yang mana sebenarnya, selain daripada orang, semua ahli kita tahu kita ditubuhkan atas akta parlimen, which apa dia orang boleh jawab, tetapi untuk bergerak, which akta yang mana yang mereka sepatutnya rujuk. Mungkin ada sedikit kesukaran. Mungkin Tuan Haji Hakim boleh memberi penerangan kepada mereka. Terima kasih Dino di atas soalan itu. Ya betul, mungkin oleh kerana pandemik ni lain sikit daripada bencana-bencana yang kita hadapi sebelum ini. Jadi mungkin ada ahli yang keliru bagaimana apakah panduan kita dalam kita bergerak membantu kerajaan di dalam pandemik ini. Yang pastinya handbook yang berkenaan dengan bantuan bencana itu adalah handbook yang kita guna pakai secara dalaman. Di dalam MKN 18, 20 dan 21 juga ada menyatakan tentang peranan kita di waktu bencana, di waktu krisis. Jadi di situ jelas peranan kita. Di dalam pandemik ini pula, akta yang berkuat kuasa adalah Akta 342, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerana pandemik ni adalah satu penyakit yang dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan, maka Akta 342 diguna pakai di waktu pandemik ini. Akta yang kedua yang diguna pakai adalah Akta 344, itu Akta Polis. Oleh kerana di dalam pandemik ini kita ada beberapa SOP yang telah kenakan untuk kita mengawal penyakit berjangkit ini. Jadi SOP seperti Perintah Kawalan Pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, Pelan Pemulihan Negara. Jadi ada pelbagai SOP dan perintah-perintah yang dikeluarkan. Kita sudah pasti kaki tangan KKM sangat sibuk di hospital-hospital dan di pusat-pusat kesihatan. Jadi KKM sendiri kekurangan kaki tangan untuk menguatkuasa perintah-perintah ini, untuk menguatkuasa SOP yang dikenakan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi Akta Polis diguna pakai untuk memberi kuasa kepada polis sebagai penguat kuasa yang akan membantu KKM di waktu pandemik ini. Jadi seperti yang kita sedia maklum, mereka yang melanggar SOP ada yang dikena compound, ada yang dikenakan denda RM1,000, RM2,000 dan sebagainya. Semua compound ini dibayar di pusat-pusat kesihatan kerana akta ini adalah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Itulah akta yang diguna pakai sewaktu pandemik ini.
Okey, saya harap ini akan lebih menjelaskan sebenarnya. Sebenarnya tujuan kita buat sesi ni, kenapa tajuk ini dipilih sebab inilah. Kan, kadang-kadang kita nak memberitahu kepada ahli kita terutamanya. Jangan risau, mai membantu. Okey. Tak ada setengah ada kawan saya di sebuah negeri bagi tahu jauh lah Dino nak pergi sampai ke Pejabat Kebangsaan IPK. Kata, "What? Asal kau nak datang sini? Bantulah negeri kau kan." So ini harap ini lebih membuka, menjelaskan. So, Dr. Anwar, kan, selain daripada ibu pejabat kebangsaan yang memang sedia maklum mereka adalah kita punya parent, okey, dalam kita menggerakkan kerja-kerja membantu masyarakat, okey, siapa lagi rakan ataupun badan NGO yang mungkin menjadi rakan kerja kita yang turut sama menjadi rakan kerja ataupun kita boleh katakan partner dalam di Bulan Sabit Merah Malaysia Syawang Kuala Lumpur ketika pandemik ini? Punya parent kita Pejabat Kebangsaan PK, dan kita memang ada akta-akta yang melindungi belakang kita lah. Seperti kata awal pada Sekjen tadi, kita ni auxiliary kepada kerajaan, auxiliary kepada pemerintah, auxiliary kepada Kementerian Kesihatan. Sekarang ni kata kita lihat, Kementerian Kesihatan pun tak cukup bagi tangan, staff pun tak cukup. Jadi kita bantu. Jadi sebenarnya kita di Kuala Lumpur ni, local council yang paling besar di sini satu je, iaitu di BKL. Itu kita punya induk kita lah yang support kita. Bukan saja Warigate, kadang-kadang support kemanusiaan juga dan juga bagi bantuan aset peralatan. So pihak di BKL itu sendiri. Okay, contohnya dalam hal kelelangan lah kita kerjasama dengan dia. Nombor dua, of course badan-badan beruniform, PDRM, RELA, Jepang, masih kita kerjasama dengan mereka. Penjara pun, pihak bomba pun. Jadi banyak aktiviti satu, bukan saja waktu pandemik ni, waktu latihan juga kita bekerjasama dengan mereka. Memang ada pihak-pihak korporat dan memang ada pihak-pihak individu, orang-orang perseorangan yang memberi dana malah untuk makluman Cik Dino malah sebenarnya waktu pandemik ni ramai terkesan bukan kurang makanan atau tak cukup makanan, pakaian pun tak cukup. Kadang-kadang nak keluar tak boleh. Okey, katakan dalam PKP penuh 10 km radius kan, nak beli baju pun tak dapat. Saya ingat satu ketika kami pernah dapat baju terpakai. Jadi syukurlah bagi orang yang derma baju tersebut, masih boleh pakai lagi. Saya bawakan kawan kita, ahli-ahli kita pergi dekat satu rumah setinggan sebenarnya, dekat kawasan kubur, dekat pantai dalam. Kita bagi pakaian tersebut. Minggu depan ada orang lagi bagi pakaian lagi. Kita pun edarkan lagi. Saya pergi ke tempat yang sama, kita lihat kan orang yang susah tadi pakai baju yang kita bagi pada last week tau. Sebab orang yang derma tu, doktor itu baju saya tu dia pakai. How do you feel? Kan? Jadi saya kata ramai sebenarnya urban poor dekat Kuala Lumpur kan. Walaupun bangunan tinggi tapi kadang-kadang anak dia ramai, bapaknya mungkin sakit. Pernah saya pergi satu sekolah, pengetua dia beritahu, Dr. Anwar, kami buat tuition percuma kepada murid sekolah. Tapi murid-murid tersebut orang susah. Jadi kami bagi percuma tuition, mereka balik. Kalau gate kunci pun dia panjat pagar. Sebab saya kena hantar mak saya pergi hospital. Saya kena hantar mak saya pergi beli makanan. Saya kena tolong bapak saya buka gerai makanan. Jadi untuk makluman Tuan Dino dan juga rakan-rakan tuan-tuan dan perempuan, ramai urban poor dan kita kadang-kadang pernah senang, pernah susah, pernah sakit. Siapa yang ada lebihan rezeki ni contohnya kan derma lah, sponsor lah, okey, ke masyarakat kita di mana kita duduk kan. Macam Tuan Moderator kata tadi, kalau kita punya rakan-rakan kita ada kat Kelantan, Terengganu, join Bulan Sabit Merah kat negeri sana. Kita adalah satu family. Sekjen berkali-kali katakan, kita satu uniform, sama saja kan. COVID-19 ni pergi satu dunia sekarang ni. Semua negeri sekarang ni, kampung, bandar, luar bandar. Jadi di KL ni pun sama juga. Jadi itu saya ulang balik semula antara rakan kongsi yang kerjasama erat dengan kita from time to time, selain pada di BKL, PDRM, bomba kan, inilah rakan-rakan kita selain pada orang seorangan memang sentiasa datang singgah ke pejabat. Ini Bulan Sabit betul. Saya nak bagi ni dia kata. Ada yang datang dulu bagi buah-buahan dekat kita, buah naga dia bagi kita. Kita terima saja tak apa. Ada satu orang datang, ini Bulan Sabit, betul. Saya nak derma stationery, pensel, pen pada pejabat saya, boleh. Jadi semangat macam ni yang kita nak war-warkan kepada semua masyarakat kat luar sana. Kalau you dekat Pahang, Terengganu, pergilah kat jadi ahli Bulan Sabit dan dermalah apa yang mampu. Kalau ada makanan, Alhamdulillah. Betul, kadang-kadang beli bas kampit, kalau anak ramai, seminggu tak cukup. Jadi itulah daripada komen daripada saya untuk makluman Tuan Moderator dan rakan-rakan kat luar sana. Betul-betul. Kadang bila kita cerita strategi partner ataupun rakan kerja ni tak semestinya
dia perlu datang daripada mana-mana badan, NGO dan sebagainya. Sebenarnya perorangan itu sebenarnya yang paling penting. Okay, pada pendapat saya, sebab kadang bila you form as a NGO, datang selaku NGO, sebenarnya mereka as a NGO pun ada masalah bila ada pandemik gini. Tapi orang perorangan mungkin boleh membantu sebenarnya. Okey. Jadi Tuan Haji Hakim, tadi kalau tengok pada ayat Dr. Anwar, dia ada cerita, kita ada cerita, saya tadi sendiri pun ada cerita tentang bagaimana negeri-negeri yang lain juga terkesan dengan pandemik, juga mengalami apa yang perasaan ataupun nasib yang sama seperti di Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya di peringkat yang lebih tinggi, di peringkat Ibu Pejabat Kebangsaan, bagaimana sebenarnya Ibu Pejabat Kebangsaan membantu cawangan-cawangan yang mungkin terkesan dengan pandemik. So maksud saya terkesan ni bukanlah maksud mereka habis terus, tetapi mungkin terkesan dari sudut nak bergerak, dari sudut mungkin bantuan yang boleh kita bantu untuk mereka lebih lancar pergerakan mereka untuk membantu masyarakat. Ya, terima kasih Saudara Dino. Seperti yang kita sedia maklum, salah satu daripada 7 fundamental principle pergerakan Bulan Sabit dan Palang Merah sedunia adalah konsep unity ataupun kebersamaan. Dalam setiap negara hanya ada satu national society. Jadi di Malaysia ni hanya satu Bulan Sabit Merah Malaysia. Jadi di Malaysia ni kita sebagai satu keluarga Bulan Sabit Merah Malaysia. Tidak kira di IPK, di negeri ataupun di daerah, kita semua sebagai satu keluarga. Macam yang disebut tadi, mungkin ada yang peringkat datuk, peringkat ayah, peringkat anak. Jadi mungkin peringkat kita berbeza-beza. Namun tujuan dan matlamat kita adalah sama. Kita nak beri bantuan kepada kerajaan sebagai auxiliary kepada kerajaan, ditubuhkan di bawah Akta 540, kita bergerak bersama. Jadi dana respons Malaysia yang telah kita lancarkan dengan derma-derma yang diterima daripada dalam negeri ataupun di luar negeri. Dalam negeri melalui dana respons Malaysia. Luar negeri mungkin kita sebagai ahli, sebagai salah sebuah daripada 192 buah national society di dunia ni yang anggotai International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, kita juga dapat sumbangan daripada luar negara melalui IFRC dan ICRC. Jadi melalui IFRC dan ICRC kita telah mendapat sumbangan daripada USAID, kita telah mendapat sumbangan daripada kerajaan Jepun, kita telah dapat sumbangan daripada kerajaan Jerman. Jadi pelbagai national society yang di luar sana juga seperti Singapore Red Cross juga ada memberi sumbangan. Hasil daripada sumbangan-sumbangan yang kita terima ni, pelbagai program kita telah jalankan di seluruh negara, kerana pandemik ini bukan saja di ibu negara, bukan saja di negeri-negeri tertentu, tapi dia telah merebak ke seluruh negara. Jadi program telah kita jalankan di seluruh negara, program-program bantuan makanan dengan kerjasama daripada bukan saja sumbangan tunai, sumbangan barangan daripada Nestle yang telah kita terima. Sekurang-kurangnya 10 buah trailer telah terima, dan juga ada sumbangan-sumbangan lain selepas itu di negeri-negeri yang tertentu. Kita telah edarkan, telah agihkan ke seluruh negara untuk diberi bantuan kepada rakyat yang terkesan. Sumbangan-sumbangan seperti hand sanitizer dari Saraya juga telah diterima dan kita telah hebahkan ke seluruh negara. Selain daripada itu, dana-dana yang kita raih dari luar negara ini ada juga memberi sumbangan untuk membeli kelengkapan seperti lori, kelengkapan seperti ambulans, kenderaan pacuan 4 roda. Ini telah juga diperolehi dan dibeli dan diedarkan ke negeri-negeri supaya dapat kita bergerak menghantar bantuan kepada mereka yang memerlukan. Selain daripada kenderaan-kenderaan, ada juga alat-alat komunikasi yang telah diedarkan di seluruh negara. Setiap negara diberikan dengan komputer, sebuah skrin TV yang besar, kamera dan mikrofon, kerana kita sedia maklum dalam keadaan PKP ini kita tidak boleh berkumpul di dalam mesyuarat dalam bilangan yang besar. Jadi kelengkapan bermesyuarat secara maya ini seperti yang kita buat sekarang ni diberi ke semua negeri di seluruh negara. Jadi pelbagai bantuan diberikan supaya kita dapat bergerak memberikan bantuan kepada mereka yang terkesan. Selain daripada itu juga USAID bersama dengan BHA juga ada menyediakan dana untuk membangunkan national society kita ni. Kerana mungkin difikirkan kita masih belum di tahap yang optimum. Jadi SOP kita yang sudah sekian lama kita kaji semula supaya dapat kita perbaiki. Kita juga akan membina SOP untuk waktu bencana yang mungkin dapat membantu kita lebih cergas dan lebih pantas memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan.
Jadi ini adalah sedikit program yang dapat saya kongsikan yang telah kita kongsikan dengan negeri-negeri di seluruh negara dalam kita mempertingkatkan kebolehan dan kemampuan kita memberi bantuan kepada rakyat yang terkesan dan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Betul. Saya rasa the biggest keunikan, saya kata keunikan Bulan Sabit Merah adalah berbanding dengan mana-mana NGO lain sebab kita not stand alone. Okay? Kita satu badan yang mana jika kita sendiri sesama kita dalam satu negara ada sebarang isu ataupun bukan bantuan, kita masih ada lagi kita punya rakan strategik di luar negara yang sama-sama membantu. So kita punya rangkaian bukan hanya dalam Malaysia tetapi seluruh dunia. So saya rasa itu adalah keunikan terbesar yang sepatutnya ahli-ahli Bulan Sabit tahu perkara ini. Okay. So sebenarnya sebab itu kenapa kita sebenarnya berjalan yang saya lihat tanpa ada sebarang masalah, berjalan lancar membantu mangsa-mangsa yang terkesan ketika ini. That's why. So terima kasih Tuan Haji. Dr. Anwar, kita seperti mana soalan pertama saya tadi, kita berada di kawasan kepadatan penduduk yang tinggi, kita berhadapan dengan mereka yang terkesan setiap hari, setiap saat, dan kita punya bebanan kepada sukarelawan juga tinggi. Apabila mereka keluar membantu, mereka bukan setakat membantu masyarakat tetapi sebenarnya mereka membantu orang-orang yang dekat dengan mereka. Mungkin mereka membantu jiran, mungkin mereka membantu saudara mereka sendiri. Jadi seperti yang kita cakap tadi, burnout itu mungkin wujud di kalangan sukarelawan. Jadi di Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur, bagaimana kita memastikan sukarelawan kita sentiasa bersedia dalam menyalurkan bantuan bukan setakat daripada sudut tenaga tetapi dari sudut psikologikal juga. Bagus soalan tu Tuan Moderator. Yelah, beberapa tahun dah berkecimpung dengan Bulan Sabit Merah kan. Kita bekerja sebagai 7 prinsip kita yang kita dukung. Kita bekerja dengan masyarakat. Okay, kita membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Bantuan tu tak bentuk-bentuk fizikal. Dia termasuk emosional juga kan, spiritual juga, psychological support juga. Dan kita ada kursus, we call that psychological, psychosocial, first aid macam tu. Dan beberapa orang ahli kita telah dilatih pun dalam PFA. Jadi dia sebenarnya sebelum kita selamatkan orang, macam kalau orang lemas kat laut, kat pantai, kat sungai, kita kena tahu berenang dulu. Kita kena pergi water rescue dulu. Prinsip sekarang ni selamatkan diri kita dulu, procedure dulu. Ketahanan kita kena develop kat dalam. Okey, setiap sukarelawan kita baru-baru yang lama-lama pun kena refresh. So kursus penting, continuous education penting. So kita nak dia mempunyai knowledge, kompetensi yang at par tau, standing dengan lain-lain punya NGO yang membantu kemasyarakatan. Kan? Ready, kita ready 24 jam, kita ready siang dan malam, kita ready kalau dia hantar keluar KL. Contoh dulu ingat tak beberapa tahun dulu Johor banjir, semua sukarelawan turun. Sama juga apabila dekat Medan berlaku runtuhan, kita pergi bantu. Sama juga dekat Aceh bencana, kita pergi bantu. Sama juga dekat KL sekarang ni, contohnya geladangan tu, tak ada rumah, makan tak tentu hala. Kita telah pungut dia orang, kumpul dia orang, letak kat pusat komuniti. Jadi yang nak bantu memang PDRM bantu, rela bantu, first aider bantu untuk first aid, untuk advice, untuk nasihat, untuk monitor dia orang. Siapa tu? Di 3, 4, 5, 6. Contohnya pusat komuniti dekat Sentul, Setiawangsa, first aider kita bertugas. Sukarelawan itu memang different background, ada yang baru, ada yang lama, tapi minat, yang penting berani, ingin mencuba dan juga ingin belajar day to day. Ini kita harapkan pada semangat-semangat diorang. Yang otai, yang lama bantu yang baru. Yang baru belajar. Cantik, tim tu bagus. Yang tak pandai masak air. Yang tak pandai masak air, minum air saja. Contoh kan. Contoh, saya nak cakap di pusat komuniti 24 jam. Ada tiba-tiba dia terpekik terlolong tengah malam. Allah, rela pun contohnya kan. Rela setakat jaga dekat gate luar tu. First aider ke depan. That mean kita kena siapkan diri kita tau. Jati diri kita, semangat patriotik kita, sangat berani membantu. So kursus-kursus tu daripada basic, pengenalan, BLS semua, advance, disaster khusus. Yang tu tahap-tahap tu kita kena lalui. Get ready because masyarakat KL ini pelbagai background. Kesusahan pelbagai kesusahan. Bukan tak ada makanan, ada yang buka baju kita kena pakai baju dia. Ada yang tak nak baju tu, dia nak baju yang baru.
kita kena bujuk dia, jangan marah dia, kita kena bantu masyarakat KL. So sekarang ni itulah pentingnya peranan khusus yang mana pihak IPK dan juga unit latihan kita mainkan peranan ongoing thing. So saya menyeru kepada sukarelawan kat luar sana, never give up, ini perjuangan kita. Di mana ada bencana, di mana ada sengsara, yes, di situ bulan sabit merah ada. We are as a family sekarang ni, kita tolong menolong. Kesusahan kita bantu, kita pernah susah kan, ada orang bantu kita dulu kan. Kita bodoh dulu, cikgu kita ajarkan, kita jadi pandai. Bila kita ada rezeki sikit, sihat sikit, boleh tak kita bantu orang sakit, orang susah? Bukan selalu, sekali-sekala. Jadi saya merajulah kepada rakan-rakan kat luar sana, khususnya belia-belia Cina, Melayu, India dalam KL ni kan. Tolonglah jadi ahli bulan sabit, bantu yang mana boleh. Ramai lagi masyarakat yang memerlukan khidmat kita. Itu saya punya komen lah, Tuan Moderator. Okey, betul-betul. Saya tertarik dengan Dr. Anwar sebut tadi berkenaan dengan sebelum nak membantu kena pastikan kita dulu terlatih, kita dulu selamat. Betul. Macam kita ahli lah kan, belajar first aid. First kita belajar tentang DRABC, DRCAB, D is danger. Bukan Dino, danger Okay. Tapi sama juga ketika dia bukan saja kita apply ketika first aid sebenarnya, tapi danger selalunya kita apply sebelum kita membantu. Sama juga ketika pandemik, sebelum kita membantu, kita kena pastikan diri kita terlatih. Dan sebenarnya saya suka juga respon berkenaan dengan bila Dr. Anwar sebut tentang latihan dan sebagainya. Saya rasa di situlah penlibatan kita bukan setakat kalau anda tidak mahu terlibat secara langsung kepada mereka yang terkesan, mungkin takut dan sebagainya, ragu-ragu, mungkin boleh membantu dari sudut memantapkan sendiri ahli-ahli. Saya selalu sebut kepada rakan-rakan saya daripada NGO-NGO lain bahawa Bulan Sabit Merah sentiasa mampu untuk memberikan sukarelawan berkualiti kepada masyarakat. Okay? Dan sudah tentulah Bulan Sabit Merah, sebab kita ni nak tak nak kena mengaku kita ni betul-betul berdekatan dengan Ibu Pejabat Kebangsaan. That's why kenapa saya cakap daripada tadi, Bulan Sabit, ahli sukarelawan Bulan Sabit Kuala Lumpur ni tugasnya berat. Sebab kita bukan sekadar menjadi ahli biasa, tetapi kita jadi ahli yang berkualiti sebab kita juga membantu ataupun support kepada program-program Bulan Sabit Merah Kebangsaan. Okay, sebab kita dekat-dekat. Naik motor sampai dah. Okay. Nak aktif sikit jalan kaki boleh sampai. Okay, so Tuan Haji Hakim, andai kata walaupun kita tahu benda ni memang betul akan berterusan, pandemik ini akan jasa berterusan. Jadi kita maksud pandemik berterusan ni andai katalah kita masih lagi berhadapan dengan situasi sekatan pergerakan dan sebagainya, kawalan pergerakan berterusan. Apa perancangan di tingkat Pejabat Kebangsaan untuk sama ada untuk cawangan ataupun untuk ni atau secara keseluruhan perancangan kita? Ya, terima kasih Saudara Dino. Perancangan kita untuk pandemik ini, mungkin jika saya boleh kongsikan, kebanyakan dana yang kita terima pada tahun lepas, banyak yang ada, terutamanya yang melalui IFRC dan SCRC, dia ada dia punya deadline dia. Deadline dia, donor ni nak kita belanja pada waktu yang tertentu. Jadi kebanyakannya telah berakhir pada bulan Jun yang lepas, ujung bulan Jun. Jadi sebelum bulan Jun tu kita dah buat perancangan untuk fasa kedua ni macam mana. Jadi setelah buat perbincangan dengan IFRC dan SCRC, kita telah merangka satu bajet sebanyak 4.6 juta Swiss franc. 4.6 ni kena kali 4.4 lah lebih kurang lah Swiss franc ni. Dia punya, kita kira dalam bentuk Swiss franc sebab Federation dengan ICRC ni dia berpengkalan di Geneva, jadi dia pakai mata wang Swiss franc. Jadi itu yang saya ingat, 4.6, so lebih kurang hampir 20 juta ringgit yang dijangka kita perlukan untuk fasa kedua ini. Jadi dana ni baru peringkat belanjawan. Jadi kita perlu meraih dana ni dari pelbagai sumber, sama ada baik melalui IFRC, CRC ataupun badan-badan korporat untuk menjalankan program bantuan ni. Pastinya apabila kerajaan mengenakan perintah kawalan pergerakan yang kedua pada baru-baru ini, pada bulan Jun, apabila ramai orang tidak dapat keluar bekerja sekali lagi, ramai orang tidak dapat berniaga lagi sekali, ramai orang yang dapat gaji harian tidak dapat meraih pendapatan untuk menyediakan makanan untuk keluarga mereka. Jadi bantuan pastinya kita akan berikan.
sama ada dalam bantuan kita ada daerah yang buat makanan secara yang sudah sedia termasak. Kita ada juga beri makanan barang mentah, barang dapur. Jadi kita telah membuat belanjawan untuk menyediakan bantuan-bantuan ni sama ada melalui family kit ataupun bantuan secara tunai, kerana mungkin bantuan tunai lebih cekap ataupun lebih cepat, kerana apabila penerima yang menerima perlu bantuan ni ada tunai, mereka boleh beli makanan yang mereka idamkan ataupun mereka boleh merancang sendiri perbelanjaan mereka. Kalau kita bagi makanan family kit ni kadang-kadang macam mereka terhad pada apa yang kita dermakan. Jadi mungkin juga dengan bantuan tunai ini dapat membantu masyarakat yang terkesan di luar sana untuk menjalani kehidupan mereka. Selain daripada bantuan tunai ataupun family kit, kita juga telah bergerak ke arah membantu negara dalam proses pemvaksinan. Apabila kerajaan menjalankan proses vaksin pada bulan 2 yang lalu, pada bulan Februari, Bulan Sabit Merah Malaysia telah dilantik oleh CITF, COVID Immunization Task Force, untuk membantu kerajaan mendaftar sukarelawan-sukarelawan di seluruh negara. Pada awalnya, kerajaan mensasarkan untuk melancarkan lebih 600 buah pusat pemberian vaksin di seluruh negara. Dengan anggaran secara purata 10 sukarelawan di setiap pusat PPV, kita telah mensasarkan pendaftaran lebih 6,000 sukarelawan untuk 600 buah PPV di seluruh negara. Hasilnya setakat ini kita telah mendapat pendaftaran respon yang sungguh menggalakkan. Kita telah memperolehi lebih 100,000 sukarelawan yang bersedia untuk membantu negara mencapai tahap imunisasi berkelompok. 70 hingga 80% daripada penduduk di Malaysia divaksinkan. Jadi dengan pendaftaran sukarelawan yang cukup ramai ini, kita mempunyai sukarelawan yang sungguh mencukupi di PPV kita di seluruh negara. Selain daripada itu, Bulan Sabit Merah Malaysia telah juga dilantik sebagai Healthcare Organizer ataupun HCO NGO untuk menjalankan program ataupun pusat vaksinasi bergerak. Sasaran PPV bergerak ini adalah untuk pada yang fasa pertama adalah untuk membantu mereka yang terlantar ataupun yang uzur di rumah. Mereka yang tidak dapat keluar ke pusat-pusat vaksin untuk mendapatkan vaksin. Itu fasa pertama. Seterusnya kita juga akan membantu mereka yang tinggal di pedalaman. Mungkin ada kampung-kampung di ceruk-ceruk seluruh negara ini yang jauh dari pusat-pusat vaksin. Jadi mungkin sukar bagi mereka untuk keluar untuk mendapatkan vaksin. Jadi kita akan pergi ke kawasan-kawasan pedalaman ini untuk membantu memvaksinkan mereka di pedalaman dan juga orang-orang asli. Juga komuniti-komuniti migran yang mungkin tidak berdokumen, mereka stateless people yang bukan warga negara. Kerana sesungguhnya pandemik ini dia tidak mengenal warga negara, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal agama, tidak mengenal dokumen. Selagi kita ni bergerak, manusia yang berdiri di atas 2 kaki, ada 2 tangan, 2 mata ni, dia tengok je boleh masuk, dia masuk. Jadi kalau tiada perlindungan, jadi keberjangkitan COVID ini akan menular tanpa kawalan. Jadi kita perlu memvaksinkan semua yang ada di bumi Malaysia ini, tidak mengira bangsa, agama, warga negara ataupun sama ada dokumen ataupun tidak. Jadi dengan program vaksinasi bergerak ni, kita berharap bilangan mereka yang divaksinkan dapat ditingkatkan dengan segera, kerana pada antara bulan Februari dan Jun yang lalu kita hanya berjaya memvaksinkan 8 juta dos kepada rakyat Malaysia. Dalam bulan Julai ini saja kita akan mengeluarkan 14 juta dos. Jadi setakat ini kita dalam masa 3 hari saja kita dah mengeluarkan 1 juta vaksin. Dan kita juga telah mencapai lebih 20% daripada penduduk Malaysia yang sudah divaksinkan. Jadi semoga dengan hasil daripada itu juga banyak negeri-negeri seperti Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Sabah sudah maju ke fasa yang kedua. Jadi kita mahu memvaksinkan seramai mungkin rakyat Malaysia dengan kadar yang segera dengan bekalan vaksin yang ada. Semoga kita dapat segera mencapai tahap imunisasi berkelompok. Semoga kita dapat segera
maju ke fasa yang berikutnya agar kita dapat kembali hidup sebagai situasi yang seperti dahulu kala, supaya kita dapat mencapai seperti kalau kita tengok Euro di stadium-stadium di Eropah tu dah ramai, dah penuh dah stadium dengan penonton. Dah tak pakai face mask dah. Kalau kita tengok Wimbledon pun orang dah hidup selesa. Jadi kita perlu mencapai tahap vaksinasi yang tinggi ini supaya kita dapat kembali hidup seperti sedia kala. Terima kasih. Betul. Terbaik. Hebat. Tuan Haji, ada satu maaf. Soalan ni datang daripada rakan juga. Dia WhatsApp saya. Dia tak nak buka Facebook, dia kata dia kerja di WhatsApp. Okay. Kita boleh memilih untuk jawab atau tidak. Soalan dia adalah, kita terlibat dengan vaksin. Okay? Kita ada PPV, kita ada members kita yang keluar kepada PPV. Adakah idea ataupun ada tak perancangan sebenarnya memandangkan kita ada volunteer-volunteer yang terlatih, yang dah pergi dengan KPS dan sebagainya. Ada tak idea pada masa hadapan untuk Bulan Sabit sendiri mewujudkan PPV mereka kita sendiri yang mungkin dirun sepenuhnya oleh PPV dan mungkin ada kerjasama dengan mana-mana badan? Seperti yang saya telah sebut tadi, kita telah dilantik sebagai HCO NGO ataupun PPV NGO untuk menjalankan PPV bergerak. Jadi itu saya sendirinya adalah PPV kita sendiri untuk kita bergerak membantu memvaksinkan rakyat. Di samping itu setiap hari pastinya apabila ada orang yang tidak hadir untuk temu janji vaksin mereka, vaksin-vaksin yang lebih ini kita beri keutamaan kepada petugas-petugas kita, sukarelawan-sukarelawan kita. Jadi secara majoritinya semua ahli Bulan Sabit ataupun semua sukarelawan yang bertugas di pusat-pusat vaksin di seluruh negara sudah ataupun akan divaksinkan, diberi keutamaan untuk divaksinkan. Ini tidak dijanjikan tetapi keutamaan diberikan pada mereka dan secara amnya mereka semua telah divaksinkan. Jadi ini secara itu kita juga ada berusaha untuk bekerjasama dengan QMed Health Tech Sdn Bhd yang juga sebuah healthcare organizer yang kita sedang bergerak untuk cuba menubuhkan sebuah PPV industri untuk membantu mereka di bidang industri, sama ada di dalam bidang peruncitan dan pusat-pusat stesen minyak dan sebagainya, supaya dapat pekerja-pekerja ini divaksinkan dengan segera. Kerana kalau kita sedia maklum, kluster-kluster yang besar ni datang daripada tempat kerja, datang daripada kilang-kilang, datang daripada industri-industri. Jadi sungguh wajar PPV industri ini ditubuhkan supaya kita dapat membantu kilang-kilang dan industri-industri ini memvaksinkan pekerja-pekerja mereka dengan kadar segera agar kluster-kluster industri ini dapat dilandaikan dengan segera. Terima kasih Tuan Haji Hakim. Saya harap mereka-mereka yang menonton ataupun mereka-mereka yang tanya ni dapat jawapan yang jelas. Okey. So, Dr. Anwar. Okey, ramai kalau tengok dekat Facebook, dekat apa, ramai yang tanya, macam mana nak jadi ahli? Jadi, jika pendengar kita ingin mendapatkan lebih maklumat, nak jadi ahli atau nak derma, di mana? Di mana maklumat yang mereka boleh dapatkan? Dr. Anwar. Tak apa, terima kasih. Sebelum jawab soalan tersebut, sebenarnya pentas pada pagi Jumaat ni saya kata sangat hebat lah. Apalagi kita dapat peluang dengar sendiri amanat ataupun taklimat daripada Sekjen Tuan Haji Hakim. This is the time sebenarnya. Kalau kita lihat luar negara sana, pandemik ni bukan berlaku sebulan, 2 bulan. It might take few months more. Tapi kalau boleh lagi cepat sembuh, semua cepat lagi recover, lagi bagus. So we must be prepared. Okay, Sekjen tadi dah beritahu beberapa aset sebenarnya, kenderaan, equipment, peralatan dengan PPE. Itu bagus. But kita kena readykan sukarelawan. Kita ada sukarelawan yang baru, yang lama, betul. Semua negeri sekarang hari-hari orang daftar. Bagus, kita tarik lagi. Sebab macam mana we work as a team. Apabila masyarakat kita bekerja sama satu sama lain, berganding bahu, ini yang cantiknya. Seorang di utara, seorang di selatan. Kalau utara kerja, selatan tak kerja, akhirnya virus tu ketawa kat kita tahu. Oh, tak boleh. So, macam Tuan Haji Hakim cakap, virus tu tak kenal bangsa, agama kan, luar bandar, dalam bandar. Jadi kita, kalau yang datang tu daripada Ceras saja, Damansara tak ada contohnya, orang bergerak, kita bergerak. Virus pun sama bergerak juga.
Kita naik lift, virus pun naik lift. Kita naik bas, virus pun naik bas. Jadi sekarang ni, selain daripada PPV, Mobile Vaccination Center, Alhamdulillah, itu memang kita proceed, kita teruskan. Cuma kita harus set protokol dan kita buat training. Satu lagi untuk makluman Tuan Haji jugalah dan kanan-kanan kat sana, kita kena kursus tu going on. Satu, pendaftaran ahli seramai yang mungkin. Dua, kita jangan lupa psychosocial support. Kata orang purata 2 orang bunuh diri kan, rasa-rasanya tidaklah berlaku sebegitu, tapi orang yang tertekan ramai, bukan dia tak cukup makan, bukan dia kurang makan saja, pakaian pun kurang, kadang-kadang nak tidur tak boleh, kerja pun dah dibuang. Jadi kita kena bagi sokongan emosi sebenarnya, the moral support, the psychological support. So members be ready di kalangan sukarelawan kita yang minat untuk jadi counselling khusus untuk kes-kes COVID macam ni kan. Kita ada Dr. Kartini contohnya, kita ada JKM kan, kita ada counselling association semua, alhamdulillah. So ini satu lagi yang mana sebagai Bulan Sabit Merah kita kena anticipate few months later ni, mana kita akan bersedia untuk berhadapan dengan community. Kadang-kadang kalau ada vaksin ada tapi dia tak nak pergi. Pakcik jomlah cucuk. Tak nak. Apa-apa jadi tak nak. Biar aku mati kat rumah, dia cakap. Pakcik jomlah. Bila kita marah tak boleh. Kita kena mellow down. Pakcik dia tak faham. Dia tak sekolah. So kita lah kena cakap ayat apa yang terbaik. Alhamdulillah bila ramai vaksin. Pakcik dah vaksin, pakcik betul ada protection tapi kena pakai mask. Buat apa? Dah ada ambil vaksin tak payah. Kita kena cakap. Sebab KKM tak cukup staff. Di hospital itu untuk medical care. Public health ni besar. Dia masuk ke bandar, keluar bandar. Macam KL ni urban poor. Siapa nak naik tingkat rumah setingkat masih ada lagi KL. That is our role untuk bantu kerajaan. Okey, alhamdulillah ketika kita dengar tadi material ni pun dah ada, barang pun dah ada, kita perlukan sukarelawan. Coming back to moderatornya soalan tadi, sebenarnya hopefully hujung sesi ni nanti moderator boleh paparkan kita punya line, kita nombor telefon kita kan. Boleh sebenarnya, saya nak beritahu, nak jadi ahli pergi saja kat mana-mana pejabat Bulan Sabit Merah. Satu Malaysia, Kelantan, Melaka, Johor, Labuan pun ada, Putrajaya pun ada. Ada. Kalau tengok dalam Google, dalam internet pun ada sebenarnya. Macam pejabat kita dekat KL ni, betul lah dekat dengan MPK. Tapi kita kat kawasan setapak sebenarnya. Okey, kalau untuk KL, just telefon nombor ni 03 4141 9755. Saya ulang balik. Untuk pejabat kita Bulan Sabit KL, pejabat kita dekat kawasan Seri Rejang kat setapak ni 03-4141-9755. Nanti di akhir sesi saya pasti Tuan Moderator minta tolong paparkan nombor talian telefon untuk rakan-rakan kat luar sana untuk hubungi. Saya menyeru memang khususnya belia wanis, belia kan, yang tua pun tak apa, yang penting ada kepakaran masing-masing dan dia minat dan dia berani. Kita bekerja bersatu hati, kita bekerja sama untuk membangunkan negara kita. Siapa lagi nak bangunkan negara kita? Takkan Tuan Dino dan Tuan Haji Hakim. We need support from all of you kat luar sana kan. Okay? Okay. Itu saja Tuan Moderator. Terima kasih. Semangat betul. Ya, itu yang kita nakkan. Okay, sebelum kita pergi kepada soalan last kita, ada soalan daripada Facebook. Bertanyakan tentang, kalau tengok dekat sini, peranan sukarelawan daripada soalan daripada Pak Su Naha. Okay, dia tulis situ, salam Tuan Haji. Peranan sukarelawan dalam vaksin awareness sangat penting. Diharap akan ada kursus online untuk vaksin awareness among members. Okay, so diorang update. So ada tak, bagaimana kita boleh aturkan perkara ini? Adakah kita akan, saya rasa of course secara online, tapi adakah kita boleh adakan benda ini dalam masa terdekat supaya members kita boleh jadi agent kepada masyarakat di luar sana untuk menyedarkan masyarakat tentang vaksin ini? Ya, itu satu soalan dan cadangan yang sangat baik, kerana kita sebagai orang kira macam frontliner yang banyak bertemu dengan masyarakat, pastinya banyak soalan yang diajukan kepada sukarelawan-sukarelawan kita tentang vaksin ini. Bulan Sabit Merah Malaysia kebetulannya ada juga bekerjasama dengan WHO, World Health Organization, untuk menjalankan perception survey di kalangan masyarakat. Kita setakat ini telah menjalankan 2 pusingan perception survey pada bulan Jun tahun lepas dan Disember yang lalu. Sekarang ni kita dalam perancangan perception survey pusingan ketiga untuk mendapat maklum balas daripada rakyat tentang bahayanya COVID-19 dan juga tentang keberkesanan dan kesanggupan mereka untuk divaksinkan. Asalnya pada perception survey yang pertama,
kita mendapati ramai yang masih ragu-ragu, ramai yang melontarkan tuduhan yang pekerja asing ataupun migran-migran ini yang banyak membawa masuk vaksin ini ke dalam negara kita. Tetapi setelah kita berkongsi maklumat, berkongsi data, kita dapat meyakinkan rakyat yang vaksin atau pandemik ini ataupun COVID-19 ini dia tidak mengenal bangsa, tidak mengenal warga negara, tidak mengenal rakyat, tidak mengenal dokumen sama ada ataupun tidak. Dia boleh jangkit di siapa saja. Sekarang ni vaksin pun sudah ada di dalam komuniti kita. Jadi ada yang mungkin menasihatkan supaya memakai face mask 2 lapis. Jadi tahap kesedaran ini sudah meningkat, semakin ramai bersedia untuk divaksinkan. Kalau kita lihat apabila dibuka mula dulu ada yang kata AstraZeneca ni ada bahaya ini, apa darah beku dan sebagainya. Tetapi apabila kerajaan buka untuk pendaftaran, sistem jam. 2 Mei dulu sistem jam. Lepas tu 23 Mei lagi sekali buat sistem jam. Ada yang mengadu pula kenapa sistem jam. Tak puas hati. Ada yang marah kenapa tak dapat daftar untuk vaksin. Tapi esoknya terkejut dapat pula appointment. Jadi itulah dia kehebatan kita punya sistem ni. Walaupun jam tapi appointment kita dapat. Jadi kesedaran memang kita terus menerus kongsikan. Kita memang ada buat peruntukan untuk meneruskan memberi kesedaran kepada rakyat untuk mendaftar diri mereka untuk vaksin. Kita juga ada bekerjasama dengan NATMA di bawah program ABC, Ejen Basmi COVID-19 yang akan berjalan di seluruh negara. Sambil kita melakukan program-program yang lain, kita juga bergerak membantu rakyat mendaftar diri mereka untuk divaksinkan. Jadi semoga apabila semakin ramai sudah mendaftar mereka untuk menerima vaksin. Sekarang ni saya kira dah lebih 14 juta mereka yang mendaftar, lebih pada separuh penduduk Malaysia. Jadi kita punya perancangan untuk program pemvaksinan akan lebih mudah. Kerana kalau tanpa rakyat Malaysia mendaftar ataupun melahirkan hasrat mereka untuk divaksinkan, contohnya macam kita baru-baru ni menjalankan program vaksin bergerak. Kita dapat senarai daripada JKM untuk mereka yang uzur ataupun terlantar di rumah. Tetapi apabila kita call, ada yang tak jawab call, ada yang ingat scam. Sebab sekarang ni pun banyak juga scammer. Jadi ada juga yang tak sudi untuk divaksinkan. Ada semalam ni saya ada dapat feedback bila kita hadir ke rumah mereka untuk beri vaksin, ada yang angkat tangan surrender tu, tak nak vaksin. Macam kita ni nak menyerang mereka ni. Padahal kita nak beri perlindungan. Jadi tahap kesedaran ni masih kita perlu pertingkatkan lagi. Kita masih perlu engage bukan saja di kalangan sukarelawan kita, juga masyarakat di luar sana supaya orang ramai sedar akan kepentingan di vaksin ini supaya kita dapat segera mencapai imunisasi berkelompok dan sebagai kita dapat segera menang dalam peperangan kita menentang COVID-19. Terima kasih. Ni saya harap Pak Sunaha dan orang-orang yang mungkin ada same thought akan lebih jelas. Saya suka, betul. Saya terlibat dengan program vaksin bergerak, dan kes yang Tuan Haji Hakim cerita semalam adalah rumah kedua terakhir yang kita pergi semalam. Kita dapat total kita dapat lebih kurang 40 buah rumah. Tetapi bila kita sampai, sebab ada pasukan yang menghubungi mereka daripada awal dan mereka terima penolakan itu dari awal. Tetapi ada juga mereka-mereka yang sebenarnya masa dihubungi oleh tim kita mengatakan kepersetujuan, tetapi apabila kita sampai, mereka cakap salah, makcik ingat scammer, so makcik kata iya je lah. Ataupun bila kita sampai, mereka bukan menerima suntikan, tetapi sebenarnya mereka nak tanya soalan. Okay? Nak tanya dulu. Bila kita tanya jawab, lepas tu dia mula datang, boleh kemudian tak? Makcik nak fikir dululah dan sebagainya. Dan antara itulah yang angkat tangan tu. Saya nak tambah Tuan Haji Hakim, dia bukan setakat angkat tangan, tetapi dia angkat tangan dalam masuk rumah. So kita tak tahu kita nak kesian ke nak rasa benda tu satu yang melucukan atau tidak. Okey, tapi itulah saya rasa kita boleh menggunakan ahli kita untuk jadi sebagai ejen pada masyarakat sekitar mereka untuk terus daripada ni juga memberi kesedaran. Kita tuan-tuan dan perempuan, kita sudah pun memasuki jam pertama. 1 jam sudah kita sedar tak sedar 1 jam kita sudah bersiaran.
Jadi kita sudah sampai ke penghujung. Jadi kita nakkan pesanan lah sebenarnya, pesanan daripada kita punya tetamu pada volunteer kita di luar sana yang pada pendapat saya sebenarnya mereka juga adalah frontliner yang memperjuangkan kesihatan masyarakat di negara kita. Jadi kita mulakan dengan Tuan Haji Hakim untuk memberi pesanan kepada. Ya, pesanan yang saya ingin sampaikan pada masa ini ialah pastikan kita perhatikan yang 3W tu, wear face mask kan, kita warn orang supaya kita terus mengikuti SOP, dan juga kita menjauhi 3C ya, 3 crowded places kan, confined places. Jadi supaya kita terlindung daripada wabak ni, kerana kita setakat ini masih belum lagi menang, kes kita masih tinggi. Walaupun itu kita punya kadar vaksinasi per sejuta populasi sekarang ni antara 10 yang tertinggi di dunia. Jadi syabas juga kita ucapkan kepada bukan sahaja pihak kerajaan, juga kepada sukarelawan, NGO yang terlibat di luar sana dalam membantu program pevaksinan di seluruh negara, dalam membantu rakyat di luar sana faham tentang kepentingan dan keperluan kita memvaksinkan diri kita secara amnya. Jadi semoga kita dapat segera memvaksinkan diri kita, keluarga kita, rakan kita, jiran tetangga, supaya kita dapat segera menang dan keluar daripada pandemik ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Hakim dan Dr. Anwar. Latar belakang pegawai perubatan, ajar untuk share satu ayat je. Ingat saya mention tadi, kita pernah susah, kita senang, susah senang. Jadi Malaysia macam tu, okay? Latar belakang kita semua macam tu. Jadi siapa yang ada sikit lebih rezeki, contohnya sumbanglah dana, masa, wang ringgit dan sebagainya untuk bantu masyarakat Malaysia. Ingat, kadang-kadang kita sihat, kadang-kadang kita sakit. Ada rakan-rakan kita, ada beradik kita, saudara mara kita yang positif COVID. Bayangkan bagaimana perasaan mereka, makan tak boleh, tidur tak boleh, ambil ubat pun sakit, ambil ubat pun demam, nak pergi kat pusat kuarantin ataupun tidak. Jadi katakan itu adalah family kita. Kita nak orang yang support dia tahu. Kita nak orang yang bagi makanan dia. Kita nak orang yang bagi motivate dan nasihat dia. Siapa dia? So peranan sukarelawan kita sekarang ni untuk bantu masyarakat Malaysia sekarang, Cina, Melayu, India. Okey, tua muda. So kita kena keluarkan masyarakat. Memang sekarang ni COVID-19 betul. Jaga SOP kita, safety diutamakan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan semerayu, khususnya pihak-pihak remaja yang ada masa lapang, spend masa, ambil masa, join bulan sabit, jadi ahli training, it is ongoing. Kita akan teruskan macam tu. Jadi pesan saya kepada mereka-mereka yang ada kelapangan dan ada masa yang tu, jadilah member Sukarelawan Bulan Sabit Merah Malaysia, bantulah masyarakat Malaysia. Siapa lagi nak bantu? Jadi kita bantu diri kita sendiri. Pada masa yang sama, kita jangan risau, kita bergerak walaupun COVID-19 itu adalah ujian kepada kita semua. Kita sentiasa bantu orang yang memerlukan bantuan. Okey, itu saja daripada saya. Serah balik pada Tuan Moderator. Terima kasih Dr. Anwar Suun. Saya tadi Dr. Anwar Suun ada cerita pasal menderma dan sebagainya. Untuk pengetahuan anda semua, Bulan Sabit Merah Malaysia baik daripada peringkat kebangsaan dan Kuala Lumpur ada mengeluarkan QR code untuk anda derma juga. So anda boleh menderma sebenarnya dari QR code yang terpampang ini di skrin, dan bagi memudahkan anda menderma, kita ada pilihan dan caranya mudah saja. Buka anda punya scan. Dan tapi kalau anda ada QR contoh Boost ataupun Touch and Go, boleh juga melalui benda tersebut. Okay, just scan saja benda tu. Okay, sekarang ini scan saya. Saya tidak boleh menderma, jangan derma saya. Derma kepada melalui QR code yang kita paparkan di skrin, anda boleh menderma. Ini mungkin juga salah satu cara bagaimana anda boleh menyumbang kepada pergerakan Bulan Sabit Merah Malaysia bagi akhirnya membantu anda di luar sana. Jadi untuk hari ini kita sudah sampai ke penghujung. Saya ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Hakim dan juga Dr. Anwar atas kesudian meluangkan masa bersama kami di bahagian latihan Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur. Saya yakin hari ini setiap orang yang menonton akan jelas dengan apa yang kita lakukan di Bulan Sabit Merah. Saya juga berharap agar ini bukan perbincangan terakhir kita, tetapi ini adalah permulaan peluang kepada kerjasama
pada masa akan datang, sama ada dari pihak daripada sudah tentulah antara Bulan Sabit Merah Kebangsaan dan juga Kuala Lumpur ataupun mana-mana cawangan, supaya akhirnya memberi kelebihan dan peluang kepada ahli sebenarnya. Okey, saya yakin dan percaya tuan berdua adalah mereka yang berada di peringkat atasan. Sudah tentulah perbincangan yang lebih erat akan membuka peluang program yang akhirnya memberi manfaat kepada ahli kita. Terima kasih juga kepada semua penyumbang yang tidak jemu menyumbang, yang mempercayai kita di Bulan Sabit Merah Malaysia untuk segala wang nilai yang anda sumbangkan. Jadi jika anda ingin dapatkan maklumat yang lebih lanjut untuk setiap perkembangan kerja yang kami jalankan, anda boleh ke laman sesawang kami di www.bsmkl.org ataupun Bulan Sabit Merah Kebangsaan, ataupun boleh juga like Facebook page dan Instagram kami official. Okay, kalau KL is bsmmkl.official and Malaysian Red Crescent untuk kebangsaan. Okay, dan jangan lupa untuk terus bersama kami untuk sesi-sesi akan datang bersama tetamu-tetamu jemputan yang sudah pastinya juga hebat untuk memberikan input-input yang terkini dan informasi semasa. Akhir kata kepada semua sukarelawan, anda bukan saja frontliner utama di hospital yang sedang mengalami burnout, tetapi sukarelawan Bulan Sabit Merah Malaysia juga mengalaminya kerana kita sebenarnya frontliner, seperti kata Tuan Haji, seperti kata Dr. Anwar, kita juga frontliner sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan, kepada yang belum berdaftar jadi ahli, jadilah ahli sukarelawan walau di mana anda berada, walau di negeri mana anda berada, walau di daerah mana anda berada. Jadikan pandemik ini peluang untuk kita lebih menonjol selaku ahli yang berkualiti. Semua orang boleh jadi ahli, tetapi kita nak ahli yang berkualiti, yang bukan hanya mampu mengikut, tetapi mampu menyumbang bukan saja tenaga, tetapi idea yang mampu menaikkan lagi nama Bulan Sabit Merah Malaysia. Akhir kata, nama saya Khairuddin bin Othman. Anda boleh panggil saya Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Yes. Terima kasih.